Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan pergi pada mahir diri 5.2 ungkapan algebra muka surat 117. Okay, sekarang kita pergi tengok pada nombor 1 dulu. Okay, nombor 1. Okay, mahir diri. Okay, dia bagi nombor A ni ada X tambah PQ tolak 3Y tolak PQ per 2 tolak 4 tambah 1 per 3 X tolak 5Y tambah 7. So, bila kita jumpa macam ni, tak payah risau, kita hanya susun ikut dia punya kawan dia. Kalau X dengan X, Y dengan Y. Okay, so kita susun sekarang. So kita ambil dulu yang first sekali ialah X. So kita tulis kat sini X. Okay, X. So kita cari kat sini ada X lagi tak? Dekat sini tak ada X. Dekat sini ada X. So dekat sini positif darab dengan positif. Dekat depan ni ada positif. Positif. So kita akan positif darab positif. Kita akan dapat positif. Positif 1 per 3 X. Okay, ada lagi X, tak ada X. So kita tengok dekat sini ada tambah PQ. So kita tulis dulu tambah PQ. So kita cari PQ dekat sini. So PQ ada kat sini. So negatif darab dengan negatif. Kamu kena tengok macam tu So, negatif darab negatif kita akan dapat positif. So positif PQ per 2. Okay, settle. So ada lagi PQ kat sini? Tak ada. Okay, so sekarang kita tengok ada apa? Y. So negatif darab dengan positif, kita akan dapat negatif 3Y. So dekat mana lagi ada Y? Dekat sini. So positif darab dengan negatif, so kita akan dapat negatif 5Y. Okay, so dah habis yang ada pemboleh ubah. So kita tengok nombor bulat pula. So nombor bulat kita ada negatif darab dengan negatif. So negatif darab negatif kita akan dapat positif 4. Okey, sini positif darab dengan positif kita akan dapat positif 7. Okey, so habis dah kita susun semuanya. So kita boleh kira. So X tambah 1 per 3 X. So kalau kamu tak tahu pening sangat, kamu ambil je kalkulator. 1 tambah 1 per 3. So kita akan dapat 1 per 3. So kita tukar pada pecahan tak wajar. Kamu tekan shift, kamu tekan ABC ni balik. Kita akan dapat 4 per 3. So kat sini ialah 4 per 3 X. Okay, 4 per 3 X. So dekat sini pula PQ tambah 1 per 2. So 1 tambah 1 per 2. Kita akan dapat 1 per 2. Kamu tekan shift, tekan ABC balik. Kita akan dapat 3 per 2. So tambah dengan 3 per 2 PQ. Okay, PQ. So dekat sini negatif 3 tolak 5. Hutang 3, hutang lagi 5. Kita akan dapat negatif 8. So negatif tolak 8 Y. Okay, so last sekali ialah 4 tambah 7. 4 tambah 7 kita sama dengan 11 campur 11. Okay, itu sahaja untuk soalan 1A. Senang je. Kalau kamu dapat susun, kamu dapat kira dengan jawapan yang betul. Okay, so kita pergi pada nombor 2 pula. Nombor 2. 6AB tolak 9MN per 3. Okay, tolak 2 kurungan 4MN tolak 3AB. So, bila kamu dapat macam ni, kita kena selesaikan dulu. Selesaikan ini, kita buat persamaan baru kat bawah. Okay, so yang ni kita boleh potong. 3 dengan 6 kita dapat 2. 3 dengan 9 kita dapat 3. Okay, so 2 ni pula kena darab dengan 4, kena darab dengan negatif 3. So kita tulis kat bawah. So sini dah tinggal apa kat sini? So kat sini kita tinggal 2AB tolak dengan 3MN. Okay, so dekat sini pula negatif darab positif. Negatif tolak 2 darab 4 lah 8MN. Okay, so negatif darab negatif kita akan dapat positif. So 2 darab 3 kita akan dapat 6AB. So boleh tak kita settle sekarang? Boleh. Okay, boleh. Kita tak susun tak apalah sebab kita dah ada dalam satu barisan. So 2AB tambah dengan 6AB. 2 tambah 6 kita akan dapat 8AB. Okay, so negatif 3 tolak 8. Hutang 3, hutang lagi 8 kita akan dapat 11. So negatif 11M. Okay, itu sahaja jawapan untuk 1B. Okay, mudah je kan? Okay, kita tengok nombor 2 pula. Okay, untuk nombor 2. Okay, dalam raja di sebelah seutas tali dipotong kepada 3 bahagian. Ni satu tali ni dipotong kepada 3. Terus ungkapan bagi panjang tali. Itu dalam sebutan D dan Y. Okay, sekarang kita tengok.
Okey, dia ada 3 utas tali, dia ada 1 utas tali dipotong kepada 3. Okey, so dia suruh cari panjang tali itu tersebut. Okey, so kita kena tambah semuanya. Sebelum kamu tambah semuanya, kamu kena tengok dulu tanda dia dekat mana. So yang ni panjang ni daripada sini ke sini. Yang ni yang nombor saya tandakan dulu. Okey, nombor 1 tali 1 panjang ni daripada situ. Okey, panjang nombor 2 daripada sini ke situ. Panjang nombor 3 ni pula dia ambil dekat ujung ni sahaja. So kamu jangan terpedaya lah dengan dia punya gambar rajah ni. So bila kita nak cari panjang nombor 3, kita kena tambah daripada sini ke sini. Kita kena tambah daripada 2 dan 3 baru kita dapat panjang yang 3 ni. So kita nak dapatkan 3 macam mana? Kita kena tambah. So D tambah 2Y tambah dengan 3Y tolak 2D. So kita tengok dekat sini, kalau kita susun balik D positif darab dengan negatif dapat negatif. So D tolak 1D tolak 2D dapat negatif D. Okey, negatif D. So 2 campur dengan 3 kita akan dapat 5Y. 5Y. Okey, inilah panjang nombor 3 tu sebenarnya. Panjang nombor 3 tu. Okey. So bila kita nak tahu jumlah panjang tadi, kita kena tambah semualah. Kita tambah semua. So kita buat dekat sini 2D tambah dengan D tambah 2Y. Okey, tambah dengan negatif D tambah 5Y. Okey, ni susunan dia. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, kita boleh tambah sajalah. So 2D tambah D 3D. 3D ni positif darab negatif dapat negatif. So tolak D balik. So kita akan dapat 2D. Okey, 2 tambah 1 tolak 1. Macam tu kira dia. Okey, so kita dapat 2D balik. So Y pula kita ada 2Y. Positif darab positif positif. So 2 tambah dengan 5 kita akan dapat 7. Tambah dengan 7Y. Okey, tu sahaja jawapan dia. Okey, untuk panjang tali tersebut. Okey, kita pergi pada nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 ni soalan dia dekat tepi soalan tu dia ada lambang otak ni. So dia suruh fikir sikit. Okey, so umur Ibu Azhar ialah 4 kali umur Azhar pada tahun lepas. Tahun lepas tau. Tahun lepas maksud dia kalau umur dia 32 tahun ni, tahun sudah ialah 31. Macam tu. So jika umur Azhar ialah N tahun sekarang. N tahun sekarang. Sekarang ni N. Okey, nyatakan umur Ibu Azhar dalam 7 tahun lagi dalam sebutan N. So kita ada tahun lepas, tahun sekarang dan 7 tahun ke hadapan. So kita kena tengok. So sekarang dia bagi tahu umur Azhar sekarang ialah N. So umur ibu dia berapa? Kalau kita tengok tahun lepas, tahun lepas kita tulis tahun lepas. Okey. Tahun lepas. Okey, tahun lepas umur ibu dia ialah 4 kali umur Azhar. So Azhar umur dia ialah N. N pula kena tolak tahun 1 tahun sebab tahun lepas. Okey, sekarang kita ada pada waktu masa yang sekarang. So kita nak kira tahun lepas punya, kita kena tolak 1. Semua umur Azhar tolak 1. So maksudnya kalau umur Azhar tu 20 contoh dia, tahun lepas mak dia 4 kali 20, 80. Macam tu maksud dia. Okey. So dia suruh kira 7 tahun ke hadapan. So sebelum kita kira 7 tahun ke hadapan, kita kena kira tahun semasa dahulu. Tahun semasa kita tulis sekarang. Sekarang. Okey, tahun sekarang ialah ibu. Okey, ibu ialah 4N, 4 kurungan tolak N tolak 1. Okey, ni umur tahun sudah. Ni tahun sudah punya ni kan? Tahun sudah punya tambah dengan tahun sekarang. Tahun sekarang, waktu sekarang ni lah. So, tahun sudah campur tahun 1 tahun sekarang. Tahun ke depan. Okey, so kita dapat umur semasa. So, umur semasa kita dapat 4N. Kita darab dalam 4 darab N, 4 darab negatif 1. So, kita akan dapat 4 N tolak 4 campur dengan 1. So, negatif 4 campur 1 ialah negatif 3. So, 4N tolak 3. Okey, ni umur mak dia sekarang ni. Sekarang. So, sekarang soalan dia suruh cari ialah berapakah umur Ibu Azhar dalam 7 tahun lagi dalam sebutan N. So, 7 tahun lagi kita kena tambahlah 7. So, 7 tahun. Okey. So, kita tambah 4N tolak dengan 3. Okey. Kita tambah dengan 2.
7. So, kita tambah, kita dapat apa? Kita dapat 4N. Okay, negatif 3 tambah 7. Kita akan dapat positif 4N kat sini. 4N dapat tambah 4 tahun. Okay, so ni kita tahun. Okay, so ini umur ibu dia dalam masa 7 tahun lagi. Okay, itu sahaja. Okey, kita pergi pada nombor 4. Dia beri AX tambah B darab AX tambah B darab AX tambah B sama dengan 9X tolak 2 kurungan N. Dengan keadaan A, B dan N ialah integer, tentukan bilangan nilai bagi A, B dan N. Okey, soalan ini nampak macam susah tapi sebenarnya dia senang sahaja. Okey, so bila kita jumpa soalan macam ni, kita kena gabungkan dulu. Okey, so AX tambah B darab AX tambah B darab AX tambah B, kita gabungkan dia. Kita akan jadi AX tambah B kuasa 3. So yang ni kita samakan dia balik. Samakan dengan kurungan 9X tolak 2 kuasa N. So macam mana jawapan untuk A, B dan N ni? Kita tulis dulu A, B dan N. Okay, so macam mana kita nak cari jawapan dia? Kita tengok sahaja dia punya yang sebelah tu. So 9 ni adalah tempat bagi A. So A tu ialah 9. Okay, B ni ialah tempat dekat negatif 2. So negatif 2 dekat sini. So N ni pula ialah tempat 3. So 3, settle. Itu sahaja jawapan dia. Nampak macam susah kan? Tapi dia ialah soalan yang paling senang. Okay, so kita pergi kepada nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, Aina membina sebuah model kubus daripada kad Manila. Okey, jika isi pada kubus itu ialah 2 tambah 3P kuasa 3. Cari jumlah luas permukaan kubus itu dalam sebutan P. Okey, so kita tengok Okey, dia nak bina satu kubus. Okey, kubus. Okey, contoh saya ada satu kubus kat sini. Saya buat satu kubus. Okey, kubus satu. Okey, kubus. Okey, kubus dia ada 6 permukaan. Okey, so bila dia bagi tahu macam ni, dia bagi tahu isi pada kubus itu ialah 2 tambah 3P kuasa 3. So kalau kita tahu kan kubus, kalau kita nak cari dia punya isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. So maksud dia dekat sini pun 2 tambah 3P, dekat sini pun 2 tambah 3P, tinggi dia pun 2 tambah 3P. Okay, so kita nak cari sekarang ni ialah luas permukaan. So luas permukaan panjang dan lebar sahaja. So luas permukaan ialah 2 tambah 3P darab dengan 2 tambah 3P. So dia akan jadi 2 tambah 3P kuasa 2. Okey, ini untuk satu permukaan. Dia nak jumlah luas permukaan, jumlah luas. So kita ada 6 sisi dekat sini. So jumlah luas kita tulis sini. Saya ambil pen tu. Okey, jumlah luas sama dengan 6 darab dengan 2 tambah 3P kuasa 2. Settle. Itu sahaja untuk jumlah luas permukaan. Okey, itu sahaja untuk soalan nombor 5. Okey, kita tengok nombor 6 pula. Okey, kita pergi pada soalan nombor 6, iaitu 18xy darab 10y kuasa 3z per 15x z kuasa 2. Okey, darab senang je. Darab kita hanyalah darab saja sebelah dia. Okey, 18 darab 10 180x, tak ada kat sini x. So x, y ada 1 dekat sini. So 1 campur dengan 3. So y kuasa 4z. Okey, macam tu saja. Okey, so per dengan 15 x z kuasa 2. Okey, so bila dah dapat macam ni, kita potongkan saja. So daripada atas z potong dengan 2 1, x potong dengan x. Okey, ambil kalkulator kamu. 180 bahagi dengan 15. So kamu akan dapat 12. So dekat sini jawapan dia ialah 12 y kuasa 4 per tinggal satu lagi z dekat bawah. So z dekat sini. Itu sahaja jawapan dia, simple. Okey. Okey, untuk B.
Kita pergi pada B. Okey, 8 negatif 8PQ per 12P kuasa 2Q tolak darat negatif 3P kuasa 2 TQ kuasa 3. Okey, kalau macam ni kalau kita dapat darab, kita boleh settlekan semua je. Okey. So kita settlekan, kita potong dulu apa yang kita boleh potong, kita potong dulu. Okey. So P saat ni kita boleh potong dengan bawah 1. So tinggal 1P. So 1P ni kita potong lagi dengan P atas ni, kita dapat P1. Okay, so Q kita boleh potong sini, kita boleh potong Q. So tinggal sini adalah Q kuasa 3. So kita darab sajalah, ambil negatif 8. Negatif 8 darab negatif 3, kita akan dapat 24 bahagi dengan 12. Kita akan dapat 2 sahaja. So jawapan dia ialah 2. Sini kita tinggal lagi satu sini P. Okay, dengan Q kuasa 3. Okay, itu sahaja jawapan dia. Okay, kita pergi tengok nombor 7 pula. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 7. Okay, dia bagi kotak kosong, darab 3PQR sama dengan 15P kuasa 2 QR kuasa 3. So, kalau sini darab, kita nak dapatkan depan dia, kita bahagi. Ambil 15 ni bahagi dengan 3. So, kita ambil 15. Okay, ambil 15. 15 P kuasa 2 Q dengan R kuasa 3 bahagi dengan 3 PQR. Okay, PQR. Okay, so bila kita nak buat macam ni, kita potong sajalah. Kita potong. So R dekat bawah ni kita potong dengan 3, tinggal 2. Q kita potong terus. P kita potong dengan 2, kita dapat 1. So 3 kita potong dengan 15, kita dapat 5. So jawapan dia ialah 5. P tinggal 1. Q tak ada, kita tinggal R kuasa 2. Okay, macam tu sahaja jawapan untuk 7A. Okay, boleh faham Okay, so kalau kita nak pergi pada B pula, soalan dia ialah bahagi. So bila bahagi, kita bawa nak dapat yang depan bahagi tu, kita kena darab. 7 ni darab dengan dan 2 ni. So kita buat 7X kuasa 2 YZ darab dengan 2X Y kuasa 2Z. Okay, darab senang je. 7 darab 2, 14. Okay, tengok satu-satu. Lepas tu X kuasa 2. X kuasa 2 tambah dengan X ni. So, X tambah 2 tambah 1, 3. So, X kuasa 3. Y 1 tambah 2, 3 juga. Y kuasa 3. So, Z ada 2. Z kuasa 2. Okay, itu sahaja jawapan untuk nombor 7. Okay, so kita pergi kepada nombor 8. Soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 8. Luas segi empat tepat di sebelah ialah 12 A kuasa 3 B kuasa 2 cm persegi. Ungkapkan panjang segi empat tersebut dalam sebutan AB. Dia suruh cari panjang, dia bagi luas. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey, dia bagi luas ialah 12 A kuasa 3 B kuasa 2. So dia suruh cari ialah panjang dekat X ni, dia suruh cari X ni yang berapa. So kalau kita nak tahu luas untuk segi empat tepat ni, panjang darab lebar. So kalau kita nak cari yang ni, kita bahagikan balik lah. So kita ambil kat sini 12. Okay, 12 A kuasa 3 B kuasa 2. Okay, bahagi dengan 3AB. Kita buat macam tu saja. Kita bahagi macam tu. So, kita potong sajalah. B1 kita potong dengan 2, tinggal 1. A kita potong dengan 3, kita tinggal 2. 3 kita potong dengan 12, kita tinggal 4. So, jawapan dia ialah 4. A ada kuasa 2, A kuasa 2, B kuasa 1. Okey, itu sahaja jawapan dia untuk panjang segi empat ini. Okey, so sekian daripada saya. Kita dah selesai mahir diri 5.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.